Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habib ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Idahul Bab. Kita meneruskan lagi pembahasan berkaitan tentang talak khulu' dalam bab talak. Dalam bab talak, Babut talaq. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan demikian lagi, betul situ ada tanda. Dan demikian lagi disyaratkan sah khulu' itu upah maklum, lagi sah dijadikan isi kahwin, sama ada sedikit atau banyak, sama ada ain atau manfaah ataupun hutang. Sah dijadikan khulu' sesuatu yang bernilai. Oleh sebab itu talak khulu' ini ta'rif di sisi para alim ulama ialah al-furqatu bi'iwadin. Al-furqatu bi'iwadin, iaitu furqah, pemisahan atau pisah dengan apa? Bi'iwadin, dengan ada iwad, ada ganti. Ada kan? Ganti. Ganti ni siapa ambil? Ya'khuzuhu az-zawju. Ya'khuzuhu az-zawju. Yang ambilnya ialah suami. Contoh, isteri bagi 1,000, aku talakkan kamu 1,000. Kemudian isteri kata terima, dia kena bayar 1,000. Yang 1,000 ni diterima oleh suami, maka tertalaklah sebagai talak khulu'. Talak khulu' ini jadilah ia bainunah sughra. Bainunah sughra. Kalau nak kahwin semula, kena ijab semula. Kena ijab semula. Kemudian ada mas kahwin seperti orang menikah biasa, kena ijab semula. Dan talak khulu' ini mengurangkan bilangan. Dia akan mengurangkan bilangan. Walaupun dia menikah semula, tetapi bilangan talak sudah berkurang. Bilangan talak sudah berkurang. Contohnya yang terdapat di belakang surat nikah di negeri kita pada masa dahulu, sekarang dia dah berubah. Apabila si isteri ni mengadu kepada hakim syar'i, takkan suami melapaskan ta'liq di belakang surat nikah tu ada, apabila saya meninggalkan isteri saya tanpa memberi nafkah zahir dan batin selama 4 bulan qamariyah, ataupun melakukan kemudaratan
dan sabit pengaduannya kepada hakim syar'i, dan memberilah ia RM10 kepada hakim syar'i sebagai wakil bagi wakil menerima bagi diri saya, maka tertalaklah satu talak khulu. Sebut begitu. Ini ta'liq yang ada di belakang surat nikah. Pada masa dahulu RM1, kemudian RM10. Contohnya kalau isteri ni mengadu kepada mahkamah dan sabit bahawa sesungguhnya suami ini telah tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 4 bulan qamariyah, 4 bulan berturut-turut, sabit di sisi hakim syar'i, maka hakim akan sabitkan talak khul setelah isteri memberi RM10. Contohnya hakim kata, setelah mahkamah mendengar keterangan daripada pihak plaintiff serta saksi-saksi plaintiff, mahkamah berpuas hati dan berkeyakinan untuk memberi keputusan. Dengan ini mahkamah hukumkan bahawa defendant telah tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 4 bulan qamariyah berturut-turut, ataupun 4 bulan setengah negeri, 4 bulan berturut-turut. Bila mahkamah sabit saja, isteri ni kena bagi RM10. Isteri pun bagi RM10, hakim pun menerima. Dengan ini saya sebagai hakim syar'i menerima wang RM10 ini, wang RM10 ini wakil daripada pihak defendant. Dengan menerima wang RM10 ini, maka mahkamah hukumkan bahawa plaintiff tertalaklah ia dengan satu talak khulu'i, dan maka perintahkan hendaklah beredah sebagai edah talak bain bainunah sughra, 3 kali suci bermula pada hari ini. Ini di antara talak khul, talak khulu'i. Ini adalah ta'liq. Ini dinamakan talak khulu'i secara ta'liq, sebagaimana yang termaktub di belakang sijil nikah. Dan ada di sana iaitu talak khulu'. Contohnya peruntukan di bawah talak khulu' ini, mereka memohon kepada mahkamah untuk ataupun memohon mahkamah talak, tetapi si suami kata aku boleh cerai, tapi dengan syarat kau bayarkan aku RM10,000. RM10,000. Maka si isteri bersetuju untuk bayar RM10,000. Ibu bertukar daripada perceraian persetujuan bersama kepada talak khulu', kepada talak khulu'. Talak khulu' ini di dalam mahkamah syariah dia ada satu arahan amalan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Malaysia dan diguna pakai di negeri-negeri yang mengendoskan arahan amalan tersebut. Di sana ada syarat-syarat dia, iaitu khulu' atau tebus talak hendaklah dilakukan di hadapan mahkamah, dan mahkamah dalam membicarakan tuntutan khulu' atau cerai tebus talak hendaklah berpuas hati bahawa suami dan isteri itu, yang pertama baligh, yang kedua berakal, dan bersetuju tanpa paksaan. Sekiranya mereka bersetuju talak khulu', tapi tak bersetuju iaitu dari sudut jumlah. Suami kata bayar RM15,000, isteri bersetuju RM10,000. Dia setuju tapi RM10,000 dia boleh bagi, RM15,000 dia tak boleh bagi. Maka dalam keadaan begini kena bicara lah. Kalau tidak ada persetujuan bersama lagi, maka mahkamah akan lantikkan hakam di antara pihak-pihak ini sebagai wakil. Itu wakil daripada pihak suami dan wakil daripada pihak isteri. Sekiranya ada persetujuan bersama, perbincangan di antara hakam. Hakam ni timpang tara di antara wakil pada lelaki dan perempuan, sama ada plaintiff lelaki ataupun plaintiff daripada perempuan, dan defendant daripada lelaki atau defendant ataupun plaintiff daripada lelaki ni. Tak kira lah mana-mana satu. Kalau tidak bersetuju juga,
tidak ada jalan penyelesaian, mahkamah akan perintahkan hakam ni ditamatkan, dan mahkamah akan lantik hakam di kalangan mahkamah sendiri, dan hakim akan lantik hakam yang di bawah mahkamah. Ini adalah yang terakhir. Bila hakam yang dilantik oleh mahkamah dibagi tempoh dalam masa berapa masa, dan hakam ni juga memberikan laporan kepada hakim bahawa mereka ni tidak bolehlah lagi berdamai, dan ialah perceraian yang terlebih baik, dan permintaan cerai ini adalah daripada si isteri. Jadi kalau isteri minta cerai, layaklah isteri yang bayar, dan di sana tidak ada perkara-perkara yang cukup untuk dipasahkan ataupun melanggar taklid. Dia tak ada langgar taklid, tapi suami isteri ni dia tak boleh dengan suami dia. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, saya tidak mencerca kepada Sabit radhiyallahu an, dan dari sudut akhlaknya, tetapi inni akrahu, tetapi aku cukup takut, benci bahawa aku telah berlaku perkara yang tidak baik kalau menjadi isteri. Takut dia jadi isteri yang nusyus. Jadi Nabi SAW selaku hakim ketika itu bertanya kepada suami dia ni, adakah kamu setuju menerima semula mas kahwin yang telah kamu berikan kepada isteri kamu, iaitu sebidang kebun. Dan tanya isteri ni, Imra'atus Sabi' ni, adakah kamu juga bersetuju mengembalikan balik kebun sebagai mas kahwin dulu? Dia kata setuju. Ini persetujuan bersama. Kemudian Nabi SAW bersabda, aqbilil hadiqata fatalliqha talqatan, terima kebun tersebut dan talaklah ia dengan satu talak khul'i. Maka inilah dalam sejarah talak khul'. Dia kata dia tak mau cerita bab agama apa semua, bagus, tapi dia tak boleh duduk dengan suami dia. Dia tak boleh kuk dengan suami dia. Begitulah. Jadi hakam menyatakan begitu, dan mahkamah akan turunkan kuasa kepada hakam, dan hakam boleh melapaskan talak dalam mahkamah, dan sebagai talak khul'i, wakil daripada hakam daripada pihak defendant akan menerima. Ini kuasa yang telah diturunkan, dan perintah ini dia tidak boleh dirayu kerana jumlah itu telah ditetapkan oleh hakam, bukan hakim yang tetapkan. Apabila hakim menetapkan boleh dirayu nilai, tetapi kalau hakam yang menetapkan tidak boleh dirayu. Kes yang telah diputuskan oleh hakam tidak boleh dirayu, kerana kalau dirayu sampai bila pun tak selesai masalah, tidak akan selesai masalah. Ini proses nak sampai kepada hakam dalam masa dan tempoh yang begitu lama. Penghujungnya akan berlakulah perceraian juga, sama ada perceraian secara khul' ataupun perceraian secara biasa. Ini adalah peringkat yang terakhir, dan tidak ada di dalam Islam gantung tidak bertali. Tak ada gantung tak bertali, tak ada istilah. Penghujungnya akan cerai juga, sama ada cerai secara pasang ataupun cerai secara ta'liq, ataupun cerai secara biasa, ataupun cerai secara khul'i. Ini proses dalam mahkamah. Adapun membicarakan tuntutan khul' ataupun tebus talak ini, mahkamah hendaklah memastikan bahawa yang pertama terdapat tawaran bayaran khul'. Kena tengok dulu ada tawaran tak, atau tebus talak yang tertentu daripada isteri ataupun suami, sama ada daripada isteri ataupun daripada suami. Yang kedua, kadar bayaran khul' atau tebus talak itu dipersetujui oleh isteri dan suami. Ini mahkamah perlu pastikan. Dan seterusnya, jika jumlah bayaran tebus talak tidak dipersetujui oleh pihak-pihak itu dengan persetujuan pihak-pihak, mahkamah boleh mentaksirkan jumlah itu mengikut hukum syarak dengan memberikan pertimbangan kepada taraf dan sumber kewangan pihak-pihak, dan pihak-pihak adalah terikat dengan jumlah tebus talak yang telah ditetapkan oleh mahkamah.
Ini dinamakan talak khul'i al-qada'i. Talak khul'i al-qada'i yang juga mahkamah boleh tentukan, tetapi adalah terlebih selamat mahkamah memerintahkan melantik hakam untuk melapaskan talak. Hakam lepaskan talak, kerana kalau mahkamah yang menetapkan, maka kes ini boleh dirayu. Kes ini boleh dirayu. Tetapi kalau hakam yang menetapkan, dalam penentuan jumlah tersebut tidak boleh dirayu kerana penentuan daripada hakam. Oleh sebab itu hakim lebih berhati-hati, lebih baik dilantikkan hakam supaya kes itu tidak dirayu di sudut jumlah, di sudut jumlah. Walaupun terdapat dalam hukum syarak dinamakan al-khul'u al-qada'i, sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah Sabit radhiyallahu anhu bersama isteri dia. Dan bayaran khul' ataupun tebus talak boleh dibuat dalam bentuk wang tunai, sama ada wang tunai atau emas, perak, hartanah, saham ataupun manfaat, atau apa-apa bentuk yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Boleh. Ini saya akan huraikan nanti berdasarkan kitab kita. Dan mahkamah boleh dengan persetujuan suami menetapkan cara bayaran khul' ataupun tebus talak yang dipohon oleh isteri, sama ada bayar secara beransur-ansur ataupun sebagainya yang dipersetujui oleh bersama. Suami pun bersetuju, bulan ni hari ini masuk 10,000, besok masuk lagi 5,000, kau masuk 5,000 cukup 20,000. Dan seterusnya, setelah mahkamah berpuas hati bahawa suami dan isteri telah memenuhi keperluan sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang ataupun yang telah disebutkan tadi, mahkamah boleh membenarkan khul' atau tebus talak melalui lafaz ijab qabul sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam borang arahan amalan, iaitu arahan amalan khul' 1 dan 2. Suami atau isteri boleh mewakilkan lafaz khul', boleh, atau tebus talak kepada mana-mana orang lain yang menggunakan borang AK2 ataupun arahan khulu' 2, arahan amalan khulu' 2. Dan seterusnya, setelah mensabitkan khul' atau tebus talak, mahkamah hendaklah mengisytiharkan bahawa isteri tertalak dengan bain sughra dan wajib beriddah. Kalau nak kahwin dengan orang lain, kena 3 kali suci kalau dia masih lagi ada haid. Dan seterusnya, suami isteri tersebut tidak boleh rujuk, tetapi boleh bernikah semula semasa dalam iddah. Walaupun dalam iddah boleh menikah. Kalau lah contoh dia mengandung kan, anak tu memang tetap anak dia. Masih lagi dalam iddah, contohnya, tahu macam mana baik pula? Contohnya dia berbaik semula. Itulah awak dulu awak minta sangat cerai khuluk, tak apalah bang, dah lama dah, ada benda yang dah berlaku dah, biarlah berlalu. Ni kita berjanji tidak akan lagi melakukan kesalahan lagi lah, tak buat silap lagi. Jumpa Tok Imam, isi borang semua seperti biasa, kena ada saksi dan kena ada wali seperti pernikahan biasa. Walaupun dalam iddah boleh dinikahkan, tetapi dengan orang lain dia mesti habis iddah. Dengan orang lain tidak boleh bernikah melainkan selepas berakhirnya iddah. Perlu ada akad dan mahar. Dan seterusnya, khulu' ini bilangan talak akan berkurang. Kalau dulu dah 1, nanti kalau berkahwin pula semula, tinggal 2 lagi. Tinggal 2, dia tidak boleh jadi balik 1. Dia akan bilangan. Oleh sebab itu, mahkamah akan perintahkan sabit jatuh talak talak 1 khul' berjumlah 1 talak. Oleh sebab itu, jatuh 1 talak khul' berjumlah 1 talak. Sebab apa berjumlah 1 talak? Nanti akan datang contohnya, bergaduh pula dah nikah, dia lepas talak, maka jatuh talak 1 kali kedua berjumlah 2 talak. Dia akan tulis jumlah. Tadi
jatuh talak khulu'i kali pertama berjumlah 1 talak. Nikah balik berlaku cerai, maka jatuh talak 1 kali kedua berjumlah 2 talak. Kalau kali ketiga jatuh talak 1 kali ketiga berjumlah 3 talak. Selesai. Mesti letakkan jumlah, jumlah kerana dia akan mengurangkan jumlah. Mahkamah hendaklah merekodkan semua perkara yang berkaitan dengan lafaz khul'. Apa yang perlu ditulis, dicatatkan kadar tebus talak, keadaan isteri haid ataupun hamil, dan seterusnya, iaitu bain sughra, dan cara bayaran khul', dan seterusnya menghantar rekod tersebut kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua pendaftar untuk didaftarkan. Ini di sudut prosedur. Dan mahkamah dia ada borang AK1, iaitu lafaz khulu' ataupun cerai tebus talak. Lafaz ijabnya yang berbunyi, saya Siano bin Siano, nombor kenalan Siano bin Siano. Nombor kenalan saya Siano bin Siano, nombor kenalan khulu'. Dia sebut nama isteri dia. Nombor kenalan sekian, iaitu dengan RM RM1,000 kata. Maka lepas qabul, isteri akan menjawab, saya nama Siano binti Siano, saya Siano binti Siano terima khulu' tersebut. Mestilah ijab dan qabul ini segera. Mesti segera. Dia tak boleh ijab, lepas tu dia tengah fikir lah, fikir dulu, dia kata. Dia fikir ataupun minum dulu. Lepas tu dia fikir-fikir ataupun dia berbincang dulu dengan peguam. Macam mana nak terima? Tunggu sebentar, saya nak berbincang dengan peguam saya. Maka talak khul' itu tersebut terbatal kerana tidak ada ijab dan qabul itu dalam keadaan terus menerus. Dia mesti jangan ada diselangkan tempoh yang begitu lama. Maka hendaklah mualad berturut-turut di antara ijab dan qabul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini yang disebut di dalam kitab kita. Syarat khulu' itu mesti ada upah yang maklum, sebagaimana yang saya sebutkan, sama ada berbentuk wang ringgit atau emas, perak, saham, ataupun sesuatu yang boleh memberi manfaat. Sama ada ain, benda seperti emas, seperti perak, seperti sebiji kereta, sebuah kereta, sebuah motosikal, contohnya benda yang nampak, siap dengan geran sekali dia bawa. Dah tu ada borang 14A nak diturunkan, terus tukar hak milik, boleh, sebab ain, benda, atau benda yang nampak atau seumpamanya, ataupun manfaat. Contohnya, manfaat ini telah ditetapkan bahawa upah menyusu sepatutnya suami membayar upah menyusu. Jadi perempuan ni telah ditetapkan, dia mohon mahkamah sebab dia menyusu anak, dia mohon pada mahkamah tetapkan upah menyusu. Boleh bagi perempuan, ada hak ke atas dia upah menyusu. Bukan free je tu, kita tak nak bayar pun. Kalau perempuan tahu nanya kita kan. Upah menyusu, dia menyusu, dia kira satu hari berapa. Contohnya upah menyusu selama ini tidak dibayar oleh suami, itu manfaat nama dia, maka dia tolakkan, iaitu aku ceraikan kamu dengan upah menyusu selama 1 bulan. Nampak dia? Ini manfaat. Ataupun upah hadanah, menjaga anak. Anak ni perempuan jaga, dia ada hak juga untuk minta upah. Dia jaga anak sekarang ni. Contohnya dalam tempoh perceraian, dia mohon pada mahkamah
untuk diperintahkan hak jagaan anak. Hak jagaan cerita lain, nafkah anak cerita lain, upah menjaga anak cerita lain. Tapi tak pernah orang minta sampai sekarang, sebab kita pun tak mau cerita. Tak mau cerita, jadi susah kan. Kalau minta mahkamah macam-macam, hak jagaan anak pun dia minta, nafkah anak pun dia minta, kemudian upah menjaga anak pun dia minta. Oleh sebab itu, isteri ini mohon kepada mahkamah upah tempat penjagaan anak. Boleh upah contoh nursery kan, sebanyak 200 sebulan katakan. Betul, ada hak ke atas untuk kebajikan anak. Contohnya dia jaga anak, upahnya ialah sebulan sebanyak 200 kan? Maka manfaat menjaga anak ini dia tolakkan. Dia bersetuju bahawa ceraikan dia dengan ditolakkan manfaat menjaga anak selama 1 bulan ataupun 2 bulan. Sah tak khuluk? Ya sah khuluk. Di antara manfaat ini juga apa-apa yang bentuk manfaat, saham ke ataupun tanah, manfaat. Contohnya mesti manfaat tu jelas. Contohnya kebun, sekarang ni musim durian, hasil mahsul durian sekarang ni, dia situlah ada macam-macam, musang king pun ada, harimau king pun ada, semua ada. Bukan setakat musang. Setakat musang dia bau busuk, dia kata. Musang, harimau, kerbau, kambing, semua giant, semua ada kan. Lion king, semua ada. Semua ada. Tiger king, lion king, semua masuk. Cobra king pun ada masuk. Semua masuk. Manfaat yang ada ni, dia kata itulah sebagai tebusan. Dia maklum boleh ataupun hutang. Dia boleh hutang ataupun mengibrakkan. Dia ibrakkan hutang. Contoh, suami tidak memberi nafkah kepada isteri sudah lebih kadar 2 tahun. Suami tak bagi. Adalah hak atas suami isteri ni? Ada hak. Isteri boleh tuntut nafkah yang tertunggak walaupun tidak ada perintah mahkamah. Dia kata semenjak daripada tahun 2000 sehingga sekarang ni awak tak bayar nafkah kat saya. Dia pun akui. Maka jumlah nafkah yang tidak dibayar dan ditaksirkan barangkali dalam 1 bulan ialah lebih kurang 400 nafkah bagi dirinya yang tidak pernah dibayar oleh suami. Maka jumlahnya selama 2 tahun banyak tu. Maka isteri setuju. Ini bila perceraian ni, okey, kalau awak tak cerai saya tuntut nafkah tertunggak. Sekarang saya ibrakkan, makna dia tolakkan gitu. Dia halalkan. Bukan ibrak ni makna dia lupuskan. Mana contohnya selama 2 tahun saya kata setahun je, yang lain tu saya halalkan. Maka si suami melepaskan talak, aku ceraikan engkau dengan jumlah nafkah tertunggak selama satu tahun, katakan 1 tahun. Jumlah nafkah yang aku berhutang dengan kamu selama 1 tahun. Isteri pun kata aku terima. Maka dia tak payah 1 sen sebab ini hutang. Hutang itu juga boleh disabitkan talak khul'. Banyaklah cara apabila seseorang ini sudah rasa tidak ada harmoninya dalam rumah tangga, sama ada menggunakan peruntukan iaitu cerai persetujuan bersama di bawah Seksyen 47, ataupun sama ada pengesahan iaitu lepas ta'liq yang diucapkan selepas akad nikah, ataupun pasah, ataupun khulu' dan sebagainya. Ini di antara cerai-cerai di dalam Islam sebahagiannya. Sama balik kita tafriq ataupun cabang daripada masalah. Maka jika dikhulu' dengan sesuatu yang tiada sah dijadikan isi kahwin. Kalau dia khulu'kan benda yang tidak manfaat, tidak boleh dijadikan mas kahwin.
Dalam Islam ada sesuatu benda walaupun harga mahal tapi tidak bernilai dalam Islam. Dia nak jadikan contohnya khuluk, tak sah. Contoh gitar. Gitar mahal. Ribu. Ada barangkali sampai puluh ribu. Drum dan sebagainya. Tapi Islam tidak mengiktiraf. Yang bertali semua ni Islam tidak iktiraf. Ia bukan benda yang bernilai. Tidak boleh bermain dengan sesuatu yang bertali. Ada yang benarkan ini pandangan ringan. Kita dalam Islam ni ambil pandangan yang terlebih berhati-hati. Ada yang pandangan kata boleh tak boleh, macam tu riba pun boleh akan jadi satu hari nanti. Ada orang kita kata ada syekh tu kata boleh. Islam suruh kita berhati-hati, bukan kita mengambil benda-benda yang sambil lewa. Tidak boleh dalam Islam at-tasahul fil fatwa, bermudah-mudah dalam fatwa. Ada syekh tu kata itu sebab ada ustaz-ustaz main gitar, dia lebih hebat pada orang lain. Orang kalau mengajar mengaji lagi bagus, mengajar orang mengaji, mengajar orang baca Quran, bukan mengajar main gitar. Kita nak mengajarkan anak buah supaya dia jadi baik, bukan kita pula ikut orang jadi tak baik. Orang kata hebat Ustaz Syukri, entah bawa tengok ini dulu lagi aku hebat, contohnya. Tidak baik gitu. Itu bukan guru yang terbaik. Mesti tunjukkan akhlak yang terbaik. Nak kirakan zaman jahiliah dulu, para sahabat ni lagi teruk. Tetapi apabila mereka Islam, maka buang semua zaman jahiliah tu. Dan tak pernah cerita pun tak ada kita baca kisah-kisah para sahabat. Sayyidina Umar apa semua dulu macam-macam dia buat. Ada ketika dia masuk Islam, dia ikut lagi perangai jahiliah dia buang habis. Itu contoh kita. Kalau dulu kita memang tak bagus, jangan diceritakan zaman yang tidak bagus, seolah-olah kita tidak mau bertaubat di atas apa yang kita telah lakukan sebelum ni. Para sahabat lagi dengan minum araknya, dengan berzina. Hanya Sayyidina Uthman berkata, Allah telah menyelamatkan aku semenjak sebelum Islam, dan selepas aku Islam aku tidak pernah berzina. Itu kelebihan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Saya tahu huraikan di surah Hujung. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu malaikat malu. Sayyidina Ali juga begitu. Di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah peliharakan. Ini di antara yang lain, di antara para sahabat bila masuk Islam habis tinggal terus benda-benda yang tidak baik. Bahkan mereka ni kalau pandang pun rasa jijik dah. Macam seorang ni sebelum masuk Islam, contohnya memang dia makan babi. Tapi bila dia dah ambil syahadah, dia tercium orang masak ni babi ni, muntah dia. Dulu dia lah paling kuat makan. Sebab apa? Taubatnya telah diterima oleh Allah, maka Allah berikan kepada alergi pula, terciumnya muntah. Dulu itulah ditelannya, itulah yang ditala makan hari-hari, pagi, petang, malam. Tapi Allah telah memberikan petunjuk, dia tak boleh tengok. Dia tak boleh tengok. Dia pula lebih menekankan tentang halal dan haram. Berbeza orang Melayu dalam masuk Islam, balon habis semua. Fishball ke apa ke, ayam balon. Kenapa? Kita belum lagi taubat sebenar. Itu dia. Sama balik kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Benda-benda yang tidak berharga, contoh seperti darah. Dia jual darah, jangan main-main, darah mahal kan. Darah berharga. Orang memerlukan darah kita jual. Jual darah, katakan darah berharga. Tetapi Islam tidak kata benda tu berharga sebab dia adalah najis. Kita tak boleh jual darah kita tak boleh jual sebab dia najis. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu ialah bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairi, kemudian sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, sesuatu yang disembelih bukan secara syarak, maka semua ini bangkai. Apa-apa yang tidak dihalalkan oleh Allah, maka ini benda ni adalah haram.
hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Walahmul khinzir, semua ni adalah benda-benda yang haram. Babi contohnya, mahal, tambah babi hutan contohnya, banyak babi tu dekat Duyung Ria. Dalam 2-3 bulan dah lama saya tak nampak ada babi. Kalau tidak, biasa petang-petang macam ni dah jadi jinak, lalu bawah tu anak-anak dia berderet je. Dia tempat mana? Tempatnya kebun getah, turun bawah kubur Cina, dah tu lepak balik naik atas, kemudian turun. Itulah tempat lain. Semua kawasan telah dimajukan. Supaya dekat dengan dekat Bukit Ranting bawah tu pun tempat dia. Jadi contohnya yang hitam-hitam, yang besar-besar ni mahal lah, ya mahal, tapi tidak berharga dalam Islam. Di antaranya arak tidak berharga dalam Islam, walaupun arak tu mahal, harganya sampai puluh-puluh ribu, tapi Islam kata dia tidak berharga, tidak boleh dijadikan ianya sebagai tebusan, tak boleh. Walaupun dia berharga, tapi apabila Islam tidak mengiktiraf, tidak boleh dijadikan sebagai khuluq ni tadi. Dan segala hasyarat, benda-benda yang binatang melata, tak kira lah sama ada binatang buasnya, sama ada serangga-serangga, ataupun sama ada ular ke, lipan ke, apalah contohnya, walaupun dia ni harganya mahal, ular ni mahal, tapi tidak boleh dijadikan dia sebagai khuluq. Dan binatang buas pun tidak boleh dijadikan khuluq, walaupun mahal nilainya. Maka kalau dia talakkan, aku ceraikan kamu dengan nilai seekor harimau, jodoh. Jatuh talak ke tak jatuh talak? Aku terima, dia kata, tapi tak boleh bagi harimau. Maka hukumnya macam mana? Maka jatuh talak raj'i. Talak tetap jatuh, talak tetap jatuh, tapi jadi talak raj'i. Harimau tu tak boleh diserahkan kerana dia tidak bernilai di dalam Islam. Aku ceraikan kamu dengan sebotol, apa contohnya, arak jenis sekian-sekian, contohnya. Jadi isteri kata, saya terima, arak tu tak boleh diserahkan kerana itu benda haram. Maka jadilah dia talak raj'i, tidak jadi talak khulu'. Talak tidak boleh dimain-mainkan, begitu. Sebut talak tetap jatuh, tapi tidak jadi talak khulu', dia bertukar jadi talak raj'i. Ya azan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain, amin. Dan demikian lagi, maka jika dikhuluk dengan sesuatu yang tiada sah dijadikan isi kahwinnya, itu dikhuluk dengan sesuatu yang tidak boleh jadi mas kahwin, tak boleh jadi mas kahwin. Cerita arak, cerita lain, masalah yang kedua nanti, Dia bagi contoh sini yang tidak boleh jadi mas kahwin. Contoh seperti darah tak boleh dijadikan mas kahwin lagi. Dan segala hasyarat, yakni binatang yang melata, yang buas, binatang buas, tidak boleh jadi mas kahwin, tak boleh jadi mas kahwin. Kalau dia jatuh juga talak, aku talakkan kamu dengan 1 liter darah, contohnya, katakan begitu. Dia jadi apa? Ini cerita arak, cerita lain pula ada di bawah ni. Hukumnya di sini disebut oleh ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i, maka jatuh talak raj'i. Talak tetap jatuh dan tiada sabit sesuatu, maka darah tu tak boleh bagi lagi, apa nama, binatang-binatang buas tadi pun tak boleh. Maka terjatuhlah ia 1 talak khul'i, talak raj'i, boleh rujuk.
Berkaitan dengan khuluk ni, ada satu permasalahan yang dibahaskan oleh ulama. Sekiranya si suami mensyaratkan, aku ceraikan kamu dengan kamu halalkan tempat tinggal selepas perceraian ini. Contoh. Ini pun kalau diterima, dia tidak boleh kerana hak bagi perempuan itu tempat tinggal selepas berlaku perceraian. Talak khulu' ialah ba'in sughra. Ba'in sughra tempat tinggal boleh. Adapun nafkah iddah tak boleh. Ba'in kubra tak boleh dapat nafkah dalam tempoh iddah dan juga tempat tinggal kecuali mengandung. Contoh, bila disabitkan seorang perempuan ni ba'in sughra, sama ada secara ta'liq ataupun memohon pada mahkamah, baginya boleh menuntut tempat tinggal dalam tempoh iddah. Dalam tempoh iddah dia boleh minta nafkah tempat tinggal, tetapi nafkah untuk diri tak ada. Jika talak 3, ba'in kubra, tak dapat nafkah iddah 3 kali suci dan tak boleh dapat nafkah tempat tinggal kecuali mengandung. Boleh tempat tinggal sebab membabitkan anak dikandung, sehinggalah melahirkan anak. Supaya anak yang dikandung tu terpelihara, ada tempat tinggal dia bagi ibu yang mengandung ni. Sekiranya dia kata, aku setuju cerai dengan syarat kau lupuskan tempat tinggal selepas cerai ni, ini juga tidak dibenarkan dalam hukum syarak. Sebab itu ada hak ke atas dia. Sebab belum lagi sesuatu yang belum berlaku, tidak boleh diibrakkan, tidak boleh dilupuskan. Contohnya seorang perempuan ni dia bersetuju bercerai dan lelaki pun bersetuju, contoh cerai biasa. Lelaki ni kata, kalau kau nak juga cerai dengan syarat kau halalkan nafkah iddah dan mut'ah. Ini biasa orang sebut. Isteri dia pun setuju, dia pun lapar cerai. Persetujuan sebelum berlaku perceraian tidak diambil kira, sebab nafkah iddah tidak akan berlaku di dalam perkahwinan. Nafkah iddah berlaku sebab cerai. Mut'ah ini, sagu hati perceraian, tidak akan berlaku melainkan selepas bercerai. Maka sekiranya persetujuan bersama berlaku sebelum berlakunya perceraian, perjanjian ini terbatal dari sudut hukum syarak berdasarkan kaedah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Man istajala syai'an, barang siapa mensegerakan sesuatu qabla awanihi, sebelum tiba masanya, maka ianya terhalang. Mana belum lagi perceraian, dia dah halalkan nafkah iddah dan mut'ah. Mana boleh, sebab perceraian tak berlaku lagi. Maka inilah dinamakan man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Begitu juga dia nak kira halalkan tempat tinggal sedangkan belum lagi berlaku talak khul', maka perjanjian itu kira terbatal. Mana-mana satu perjanjian yang menyalahi hukum syarak, terbatal ia. Ini kes bab yang kita bahas ini, perkara yang kita bahas ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak boleh dijadikan mas kahwin, maka tidak boleh dijadikan khuluk. Kemudian masalah yang lain pula. Masalah ini adalah masalah yang macam pelik sikit dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Sepatutnya dia masuk bab yang pertama, masalah pertama, tapi dia buat pecahan yang lain, iaitu berkaitan tentang Arab. Tetapi sambung balik kita.
Jika khuluk ia dengan sesuatu yang majhul, dia khuluk dengan sesuatu yang tidak diketahui, sebagaimana dalam bab jual beli. Saya khulukkan kamu dengan durian yang ada di atas pokok, kan? Pokok mana kita tahu yang ada kat pokok ni entah dia elok ke tak elok ke. Kena habis semua, diluruh ke beruk habis tu, melopong habis, sebab majhul. Ikan yang ada dalam kolam majhul, burung yang terbang di udara majhul, tak tahu tiba-tiba lari burung ni terus langsung tak jumpa dah. Jadi oleh sebab sesuatu yang majhul, jual beli pun tidak sah, maka dijadikan khuluk pun tidak sah. Jadikan khuluk pun tidak sah, kerana dia majhul, benda yang tidak jelas, majhul. Jual beli pun tak sah. Macam orang kampung pergi pajak kan, dulu saya tengok dekat kampung saya, bila nak musim durian berbunga je, mula buat pajakan, pajak. Oh, ramai lah. Orang ni pun kata saya sanggup 5,000, orang ni pun 10,000 kan. Saya 12,000, sana 15,000, yang menang 15,000. Oh, banyaklah duit masjid dapat daripada harta wakaf, dipajakkan buah yang belum pasti ada, berbunga lagi, kerana banyak burung kelawar sana. Burung apa ni, bukan burung kelawar, ada satu burung punai. Tahu burung punai? Burung punai, kalau banyak burung punai ni habis gugur bunga durian ni kan. Melopong. Apa yang dapat tahun tu? Dapatlah 200, dengan keranya, dengan petupainya, dengan orang lagi mencuri kan, dengan orang mencuri lagi. Ini jualan yang tidak jelas, hukumnya tak sah dalam hukum syarak. Itu saya tengok tempat tu lama-lama mati semua pokok ni. Sekarang tak ada pokok tu. Kita buat benda yang tidak berlandaskan hukum syarak, berlandaskan hukum syarak. Ini kena tahu macam mana kita nak pajakkan apa semua. Jangan dikirakan nampak buah banyak, belum tentu buah itu baik. Begitu jual durian yang ada dekat pokok, hukumnya tidak sah, kecuali dah jatuh. Memang tu tengok kan, ini grade apa, ada pun di dalam, itu cerita lain. Di luar nampak baik ke, sahlah jual beli itu. Contoh di sini, benda majhul, ikan dalam kolam, ikan dalam kolam ataupun buah di pokok dan sebagainya, ini tak sah. Dia tak sah tapi jadi apa? Begitu. Aku khulukkan kamu dengan buah yang ada di pokok durian musangking itu, milik kamu. Umpah tu katalah musangking-musangkilah, aku terima. Tapi naya lelaki ni, naya lelaki ni, dia pun terima. Hujan turun begitu lebat, habis sekah, habis sekah. Yang jatuh semua muda-muda. Buat sayur boleh lah, lain tak boleh, melopong habis. Dia mula-mula terfikir, musangking ni mau 10,000 aku dapat dia. Apa 10,000, RM10 pun tak dapat. Dia tidak boleh sesuatu yang majhul. Tetapi lapas tersebut tidak akan jadi lara, dia tetap berkuat kuasa, perlu dibayar. Apa dia nak bayar? Kita tengok dalam kitab kita. Dan jika khuluk ia dengan sesuatu majhul, atau dengan arak, atau dengan arak, iaitu sesuatu yang tidak dipandang harga oleh syarak. Walaupun orang kata arak tu mahal, tapi Islam tidak mengiktirafkan arak yang disebut bi ghairi mutamawil, sesuatu yang tidak dikira bernilai dalam hukum syarak. Apa hukumnya? Apa hukum? Maka disebut dalam kitab kita ni, lapas itu tetap dikirakan sah
tetapi hendaklah maka jatuh talak dengan mahar mithil jua. Perempuan ni kena bayar juga, iaitu mahar mithil, mahru misliha, mahar yang seumpama dengan dia, dengan perempuan tu ataupun sezaman. Katakan zaman sekarang ni mas kahwin ialah kita rangkum sekali mas kahwin dengan wang hangus, katakan berapa? Nilai bagi perempuan tu sekarang ni, dia dah bini orang dah ada anak, takkan lagi 20,000 kot. Barangkali nilai dia sekarang ni macam dia tu berapa? 5,000, kena bayarlah 5,000. Tapi kalau dia zamannya anak dara lagi, yalah. Ataupun kalau bertelagah juga, pulang lagi mas kahwin. Mas kahwin dulu RM25, RM25. Laki tu kata, saya tak setuju. Tak apa, tak setuju. Kalau dengan saya, awak tak setuju? Tak apa, tak setuju. Nanti kalau mahkamah serahkan kepada hakam akan ceraikan berdasarkan mas kahwin kamu dulu. Kalau kamu dulu mas kahwin RM25, isteri kamu bayar je RM25. Meloponglah kamu. Sekarang dia nak bagi RM5,000, okey lah RM5,000. Besok mahkamah tetapkan, hakam lepas cerai, kembali kepada mas kahwin. Kalau mas kahwin dia bayar 200, pulanglah 200. Pulang 200. Pulang 200, jatuh talak. Jatuh talak. Kalau kita kembali kepada hakam, dia akan nilai berdasarkan mas kahwin. Mas kahwin sebagaimana kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hutang kena bayar hutang. Nilaikan dengan hutang dia. Nilaikan dengan hutang dia. Hutang kena bayar. Mas kahwin itu hutang kena bayar. Kalau dia tak bayar, akan ditolak berdasarkan harta pusaka dia. Bila dah mati besok, contohnya isteri ni kata, arwah ni mas kahwin pun tak bayarnya lagi. Memang ada. Sungguh. Bukan seorang, bukan dua, lebih. Bukan seorang, bukan dua, lebih. Makcik ni pun kata, sebenarnya memang arwahnya tak bayar lagi kat saya. Saya tanya, makcik tak nak halal? Mana boleh halal-halal, dia kata. Mana boleh halal? Tu hak saya, dia kata. Hak dia kan. Hak dia tetaplah hak dia, maka hendaklah ditolak daripada harta pusaka. Tolak harta pusaka. Ada setengah negeri, dia tidak mengirakan 200, tetapi dikirakan mas kahwin ni sekali wang hangus. Nilai bagi seorang perempuan tu, mas kahwin ni adalah adat yang ada sekarang ni 200, tetapi kalau campur dengan wang hangus, barangkali jadi 10,200. Sebab wang hangus 10,000, mas kahwin 200. Jadi wang hangus dengan mas kahwin ni digabungkan sekali, itulah nilai seorang perempuan tu, ialah 10,200. Kalau negeri yang RM25, tapi wang hangusnya ialah RM15,000, ialah RM15,025. Boleh kita tetapkan begitu, mengikut adat. Mengikut adat. Ada negeri memang dia tak ada wang hangus, mas kahwin bagi sekali, kan? Ada setengah negeri dia tak ada wang hangus. Oleh sebab itu isteri-isteri ni, perempuan-perempuan ni, dia boleh beli emas banyak. Sebab kalau RM15,000 dapat. RM15,000 dapat. Maka dia pun boleh beli emas sampai kat ketiak, kan? Kita negeri kita ni nak beli emas macam mana harga 200. Mas kahwin 200. Apa yang dapat? Pergi kedai emas 200. Apa yang dapat 200? Kalau RM15,000, RM5,000. Belah rotan pun tak dapat. Bukan setakat rotan, kayu pun tak dapat. Begitu. Sama balik kita qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, macam mana? Ya, maka jatuh talak, tetapi dengan mahar mithil jua. Kena bayar mahar mithil. Tidak dibayar dengan arah, tidak dibayar dengan suatu majhul ni, tetapi hendaklah dibayar dengan mahar mithil, mengikut mahar sezaman ataupun di zaman itu, ataupun sesuai dengan keadaan perempuan tu zaman itu, kena berilah itu. Jatuh talak, jadi khuluk juga.
Dan sah bagi dua laki isteri itu berwakil. Boleh. Tadi saya dah uraikan. Dan syarat berwakil, dan kita di mahkamah juga ada borang, iaitu borang AK2, lapar khuluk, lapar ijabnya berbunyi, saya bagi pihak, nama suami, saya bagi pihak Ali bin Ahmad, contoh, nombor kad pendalang sekian-sekian, mengkhulukkan isteri Siano bin Siano dengan berapa ribu ringgit, begitu. Kemudian wakil daripada pihak isteri pula, saya bagi pihak nama isteri ni menerima khuluk tersebut. Jadi boleh dua-dua wakil. Contohnya lelaki ni mewakilkan kepada peguam, yang perempuan ni pewakil pada program, boleh. Ataupun wakil. Macam sekarang lah nikah kan, kita ada negeri-negeri ni kita tak boleh rentas negeri. Contohnya baru ni ada berlaku di Melaka, nak pergi Kedah dah tak boleh. Mana yang lebih baik, secara video conference ke ataupun wakil? Biarlah wakil. Wakil lebih baik. Buatlah rakaman wakil tu, tak apa sebab wakil dia akan serahkan mas kahwin terus. Betul tak? Kalau kita online sekarang ni, mana nak terima mas kahwin? Aku nikahkan dia, kau, saya terima. Dia dah tu jadi tak apa jelas kan. Macam PM kita tadi pun keadaan tak apa jelas sangat tadi. Walaupun dia terus menerus tadi kan, kita tengok ini kesan terus menerus, dia kadang-kadang tak apa jelas. Biar akad nikah ni saksi nampak betul, saksi nampak kan siapa wakilnya. Oleh sebab itu nikah secara online ini khilaf ulama. Ada ulama tidak membenarkan, ada ulama membenarkan. Contoh Dr. Wahbah Zuhaili, Allah yarhamu, dia sampai meninggal dunia kata tak sah. Dia tak sah, dia kata kerana syarat saksi mesti tengok. Dia tengok apa? Dia tengok secara online, dia tak nampak batang tubuh. Oleh sebab itu adalah terlebih selamat wakilkan saja. Kita wakil ke orang sana pun terima wakil yang kita kenal. Ini terlebih baik, dan dia boleh menerima mas kahwin terus. Dia mas kahwin serah kan. Kalau macam ni nak serah macam mana? Bila nak bertemu? PKP ni lambat lagi sampai bulan 3. Macam mana? Bila nak serah? Katakan ditangguh pula lagi bulan 10, bulan 11, pakat semua degil je kan. Naik bulan 11, naik bulan 12, naik bulan 1, bulan 2, bulan 3 baru selesai. Hari ni pun mati ramai. Contohnya macam mana ni? Lama-lama terlupa mas kahwin sampai ketua. Adalah lebih baik majlis itu kita wakilkan terlebih aula. Tak payah bahas panjang-panjang, ni kata begini. Kita ambil jalan yang terlebih baik. Dalam Islam ni biar ambillah yang terlebih baik, begitu. Terlebih baik. Sebab di Malaysia ni ramai ulama. Terlampau ramai. Ini pun nak tunjuk pandai, ini pun nak tunjuk pandai, ini nak tunjuk glamour macam-macam. Jadi celaru orang awam kan. Celaru orang awam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Boleh, maka jika ditentukan qadarnya, ditentukan 1,000, tiba-tiba isteri terima kurang, aku talakkan engkau dengan 1,000 ringgit Malaysia. Isteri pula kata aku terima 500 ringgit. Macam mana? Tak sama. Syekh menyebut, maka jika ditentukan qadarnya, maka jika dikurangkan oleh wakil, maka tiada jatuh talak. Dia mesti sama. Kalau wakil ke ataupun bukan wakil pun, isteri kalau dia terima 500 pun tak jatuh talak. Tak jatuh talak. Dia syarat mesti sama.
Kemudian seterusnya, ini dibahaskan dalam bab sirah, bab lafaz dalam rukun talak khulu'. Rukun talak khulu' ni dia ada 5. Yang pertama isteri, yang kedua orang yang mengkhulu'kan, dan yang ketiga orang yang menerima khulu', dan yang ketiga iaitu iwad, ganti dia. Yang keempat, yang pertama suami, yang kedua orang yang mengkhulu'kan, dan seterusnya yang ketiga yang menerima khulu', isteri lah. Kemudian benda yang dikhulu', apa dia iwad dia. Yang kelima sirah. Daripada sirah ini dia ada syarat-syarat. Syarat yang pertama mestilah berturut-turut, tidak boleh dipisahkan dengan pemisahan yang begitu lama. Yang kedua, jangan ada diselangkan perkataan yang mencacatkan ijab dan qabul. Jangan pula dah aku ceraikan engkau dengan RM1,000, yang isteri ni kata macam mana ni peguam boleh terima, kata dia cakap dia peguam dia sebelah, jawablah, terima. Dah tak boleh dah. Dah tak boleh. Allah yatakhallala kalamun kathir, jangan diselangi perkataan yang banyak. Wa illa fala yaqa'u, jika banyaknya perkataan, nak suruh pergi sign dulu, sebab kita ada AK1 dengan AK2 tadi kan. Borang AK1 tu dia pergi sign dulu baru dia jawab, dah tu bersembang dengan peguam, ni tak boleh. Kalau terlampau sedikit boleh. Kalau contohnya peguam kata terimalah puan, dia pun aku terima, itu tak apa, baru sepatah. Tapi kalau dah banyak tak boleh. Yang ketiga mestilah sama. Contoh, suami berkata talaqtuki bi alfin, aku ceraikan engkau dengan 1,000. Maka isteri kena jawab qabiltu, aku terima 1,000 juga. Tapi dia tak boleh sebut qabiltu bi aqalla au aktsara, aku terima kurang daripada 1,000, ni tak boleh. Ataupun aku terima lebih pada 1,000 lagi ku beri, pun tak boleh. Mesti sama. Itu yang disebut dalam kitab kita. Dan seterusnya lagi, maka jika dikurangkan oleh wakil, ini cerita bab wakil, maka tiada jatuh talak atau ditalaknya tiada qadar suatu, maka dikurangkan oleh wakil dengan mahar misil, maka tiada sah dengan musamma. Kalau benda yang telah ditentukan, maka kena ditentukan. Musamma tu disebut 2,000, 3,000, dia tidak boleh bertukar jadi mahar misil. Berbeza tadi arak ataupun majhul, dia sebut benda, tetapi tak boleh nak bagi benda tersebut baru berpindah pada mahar misil. Tapi kalau telah disebut 1,000, dia kurangkan daripada 1,000, tak boleh. Kita sambung balik. Walaupun begitu, kalau arak, ini dalam kitab ni dia suruh bayar mahar misil, maka ditentukan qadar, maka dikurangkan oleh wakil. Ini masalah wakil. Maka tiada jatuh talak, dia tentukan qadar, kemudian wakil kurangkan, dia kurangkan 500, tak boleh, tak jatuh. Atau ditalak tiada qadar, ini lain, dia tak ada qadar. Tak ada apa? Aku ceraikan kamu dengan apa, dia tak ada qadar, dengan ringgit Malaysia, kata begitu kan. Jadi tak ada qadar. Macam mana tak ada qadar? Ataupun dengan sesuatu yang manfaat, aku ceraikan engkau dengan sewa rumah. Tu dia, dengan sewa rumah, dia pun tak tahu nilai sewa rumah tu, baru lagi tak tahu nilai sewa, tak ada qadar. Dah sewa rumah itu 1,000 sebulan,
entah 700, dia tak jelas. Ini manfaat. Aku ceraikan engkau dengan nilai sewa rumah di Duyung. Betul rumah tu ada, tapi nilai sewa ini tak tentu kadar. Yang pertama tadi tentu kadar, dikurang tak tu. Ini dia talak kadar tak tentu. Macam mana? Masalah yang kedua ni, cuba kita baca sampai habis. Maka dikurang oleh wakil daripada maha misil, kemudian wakil kurang daripada mahar misil. Dia kata aku terima dengan RM200 ataupun RM150. Katakan mahar misil 200, tadi dia sebut manfaat, dia terima pula kurang daripada mahar misil. Macam mana? Maka tak ada sah dengan musamma dan jatuh dengan mahar misil. Kena bayar mahar misil juga. Kalau kadar tidak jelas, kena bayar mahar misil. Kadar jelas, kurang, tak jatuh talak ataupun lebih. Dan seterusnya lagi. Itu beza. Tentu kadar dengan tak kadar. Dan sah pula ia berwakil kepada kafir dan perempuan dan sahaya dan kepada mahjur sapih. Wakil boleh macam kita wakilkan orang ceraikan talak, boleh terima walaupun perempuan yang kita wakilkan. Walaupun perempuan yang diwakilkan, mungkin wakil ni sesuai berwakil ni, mungkin dia berada dalam negara yang bukan Islam. Katakan peguam dia bukan Islam, berada dalam negara-negara yang bukan Islam, dia nak cerai macam mana kan? Dia tak tahu prosedur, yang tahu dia punya lawyer. Dia benarkan dalam hukum syarak, tapi dalam Malaysia ni tak praktikal. Dalam Malaysia ni tak praktikal. Tetapi tiada harus ia berwakil kepada mahjur itu dengan menerima harta khuluk. Mahjur alaih seperti sapih, dia bodoh, boleh wakil, ataupun orang yang muflis, boleh wakilkan terima khuluk, tetapi dia tak boleh terima duit, sebab dia terhalang menerima duit kerana orang ni telah terhalang menguruskan harta benda. Dia boleh terima khuluk, aku terima, tapi wang tidak boleh terima. Wang tak boleh terima. Dan tiada sah berwakil suami dan isteri kepada orang yang satu. Tak boleh. Macam akad nikah, dialah juga ijab, dialah qabul, tak boleh. Kecuali satu keadaan yang telah kita bahaskan dulu. Dialah wakil suami dan dialah wakil isteri. Aku khulukkan Siano bin Siano, dia berhenti sekejap, aku terima. Dia yang khuluk, dia terima, tak boleh. Dan demikian lagi disyaratkan bagi sah khuluk itu dengan lafaz khuluk. Di antara yang boleh kita sabitkan jatuh khuluk ni, tebus talak ni, ialah lafaz khuluk. Contoh seperti dikatanya khalaqtuki bi alfin, aku khuluk akan kamu dengan 1000. Ni dia talak, aku khulukkan kau dengan 1000. Jatuh talak khul'i. Ataupun dia tak pakai lapas khuluk, dia tak pakai lapas khuluk pula, atau dengan lapas talak, tapi dia guna lapas talak, dia tak pakai khuluk. Seperti dikatanya talaqtuki bikaza, aku ceraikan engkau dengan RM1000, aku ceraikan engkau dengan sebuah rumah, aku ceraikan engkau dengan sebuah kereta Proton nombor sekian-sekian, aku ceraikan engkau dengan Honda Accord nombor sekian-sekian, contohnya. Yang ada kat isteri pun kata aku setuju, aku terima. Jatuh talak khul'i sebab dia ada benda. Tak kiralah sama ada lapas talak ataupun khuluk. Ataupun talaqtuki ala kaza, aku talakkan akan dikau dengan sekian, atau atas sekian. Atas ni atas, contoh saya beritahu tadi, aku talakkan engkau atas upah menyusu anakku yang bernama sekian-sekian. Dia tahu nilai upah tadi pun boleh.
Aku talakkan engkau dengan upah dengan nilai upah kebun yang berada di Jasin dalam tempoh 1 tahun, katakan begitu. Dia memang tahu benda tu. Ini juga jadi talak khuluk. Banyak bentuk boleh jadi talak khuluk. Maka qabul isteri dengan katanya, isteri mesti terima dengan segera. Kalau isteri buat dia diam je. Awak jawab lah, dia kata. Dia diam je. Yalah, saya terima lah, dia kata. Tak jatuh talak kerana masa yang lama. Kena jawab dengan segera. Maka qabul isterinya dengan katanya, qabiltu, aku terimalah khuluk itu. Maka adalah dua lafaz itu soreh keduanya. Dua-dua adalah lafaz yang jelas. Maka tiada berkehendak kepada niat. Tak payah tanya dah niat. Lafaz ini dikirakan lafaz yang soreh, maka sabitlah jatuh talak 1 khul'i. Akan datang kita akan bahas berkaitan tentang lafaz kinayah. Lafaz kinayah ataupun dia sebut akan datang kita bahas bainkan aku, kata isteri tu. Isteri pula minta, ceraikan saya bang dengan RM1,000 pun boleh. Ini tafwid nama dia. Tafwid mesti dijawab dengan segera. Kalau begini bang, ceraikan saya dengan RM1,000. Dia kata ceraikan saya dengan RM1,000, saya akan bayar bang. Suami dia kata aku ceraikan di kau, maka jadi talak khul'i. Jadi talak khul'i. Begitu juga bainkan saya sekarang bang dengan RM1,000 pun sama. Ini kita akan bahas akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqimis salam.